Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengurusan harta selepas kematian. Dalam tajuk ini terdapat dua bahagian iaitu wasiat dalam Islam dan juga faraid dalam Islam. Yang pertama, wasiat dalam Islam. Apakah maksud dan hukum wasiat? Maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Hukumnya adalah sunat. Dalil naqli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Maksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitul lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Riwayat Al-Bukhari. Maksud, seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Galakan wasiat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala wasiyatin, mata ala sabilin wa sunnatin, wa mata ala tuqan wa syahadatin wa mata marfuran lahu." Maksud, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, dia telah mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya, mati dalam keadaan takwa dan syahid, serta mati dalam keadaan diampuni dosanya. Cara pengurusan wasiat. Yang pertama, harta yang diwasiat hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta. Dan yang ketiga, dilaksanakan setelah dilangsaikan segala perbelanjaan pengurusan jenazah dan hutang si mati. Rukun dan syarat wasiat. Yang pertama, pewasiat. Pewasiat hendaklah berakal, baligh, sukarela dan merdeka. Yang kedua, penerima wasiat. Penerima wasiat hendaklah diketahui dengan jelas, masih hidup dan mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan hendaklah harta yang bernilai, boleh berpindah milik dan juga harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram. Dan keempat, sirah, ijab dan kabul. Lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan dan juga penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Hikmah pensyariatan wasiat. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Yang kedua, memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan dana daripada wasiat. Dan yang keempat, menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Yang kedua, faraid dalam Islam. Apakah maksud dan hukum faraid? Maksud faraid ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukumnya adalah wajib. Dalil naqli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Maksud, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haykul fara'ida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li'aula rajulin dzakarin." Maksud, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Rukun dan syarat sah faraid. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Kematian telah disahkan. Sekiranya kematian belum disahkan, pembahagian harta tidak dibenarkan. Yang kedua, waris. Waris hendaklah waris yang masih hidup dan juga mengetahui status hubungan dengan si mati. Dan yang ketiga, harta pusaka. Harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya tidak sah. Jenis waris terdapat dua, iaitu ashabul furud dan juga asabah.
Ashabul furud ialah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Asabah pula ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Pembahagian harta pusaka. Untuk bapa, 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Asabah sekiranya tiada anak, 1/6 dan asabah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Anak lelaki pula, seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan. Asabah bin nafsi. Yang anak perempuan pula 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan, 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan, asabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Untuk suami 1/2 sekiranya tiada anak, 1/4 sekiranya mempunyai anak. Untuk ibu 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan, 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki dan perempuan, 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Dan yang terakhir untuk isteri 1/4 sekiranya tiada anak, 1/8 sekiranya mempunyai anak. Hikmah pensyariatan faraid. Mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya waris tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan akhir sekali mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Sekian, terima kasih.